Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk berada pada hari yang ke-15 Ramadan. Dan pagi ini saya akan beri sinopsis ringkas apa dia yang terdapat dalam juzuk yang ke-15. Juzuk 15 ni ada dua surah, iaitu surah Al-Isra' dan juga surah Al-Kahfi. Dan kedua-dua surah ini saling berkait. Sebab apa? Cerita dia semasa baginda berada di Mekah, musyrikin Quraisy pergi jumpa dengan Yahudi Madinah dan bagi tahu di Mekah ni ada seorang lelaki yang mendakwa diri dia Nabi. Jadi boleh tak kalian berikan kepada kami soalan-soalan yang kalau kami tanyakan kepada lelaki itu biar dia tak ada jawab. Lepas tu Yahudi pun bagi 3 soalan. Tanya pemuda ataupun lelaki di Mekah tu yang mendakwa diri Nabi 3 soalan. Apa dia roh? Siapa lelaki penakluk dunia? Dan cerita pemuda tidur lama dalam gua. Lalu mereka balik bertanya dengan Nabi. Nabi pun kata besok aku jawab. Nabi tidak menyatakan insya-Allah. Oleh kerana itu wahyu terputus selama beberapa ketika. Lepas tu Allah Ta'ala pun sambung balik wahyu dan Allah Ta'ala pun beri jawapan kepada 3 soalan tu. Okey tuan-tuan, surah Al-Isra' ni tahulah. Ayat pertama cerita mengenai peristiwa Isra'. Nabi ni berjalan malam daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ayat yang ke-13 sampai 15 ni cerita mengenai peristiwa akhirat. Bagaimana kita akan diaudit, kita akan baca sendiri kitab amalan kita. Cuma ayat yang ke-15 ni ada sepotong ayat yang perlu kita faham. Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tu tidak akan tanggung dosa orang lain. Kita buat, kita tanggung. Tak ada konsep dalam Islam orang lain buat, orang lain tanggung. Jadi orang duk kata suami menanggung dosa isteri, sebenarnya tidak tepat. Suami tanggung dosa sendiri. Kalau dia tak didik isteri dia buat tak elok, dia bukan tanggung dosa isteri, tapi dia tanggung dosa dia sendiri yang tidak mendidik isteri dan juga anak-anak. Seterusnya daripada 23 sampailah ayat yang ke-37. Ini yang dibaca oleh imam kita malam tadi. Beberapa akhlak mulia, suruhan larangan yang diberikan oleh Allah. Antara contohnya ayat 24 ni, Allah Ta'ala suruh kita berlaku baik pada kedua ibu bapa, lebih-lebih lagi ibu bapa yang sudah tua. Dan Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Apa doa dia? Ayat yang ke-24 tu, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhan rahmati mereka berdua sebagaimana mereka didik aku pada kecil. Juga ini pun saya dah sebut malam tadi, ayat 44 tu, bagaimana Allah Ta'ala sebut semua makhluk di alam ini bertasbih kepada Allah. Cuma kita je tak faham. Dan saya sebutkan juga malam tadi, kefahaman orang kita setengah tu tidak tepat. Dia kata kalau ada berlaku kematian, ambil pokok ni tanam, batu sungai letak dekat kubur, boleh mengurangkan adab kubur. Sebab apa? Dia kata pokok dan juga batu ni bertasbih kepada Allah. Kalau berdasarkan ayat 44, semua makhluk bertasbih kepada Allah. Ayat 53, ini penting. Ini untuk jaga hubungan sesama kita supaya tidak rosak. Allah Ta'ala kata apa? Wa qul li'ibadi, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah mereka bercakap, berkata-kata dengan kata-kata yang terbaik. Sebab setan merosakkan hubungan sesama mereka. Ini kata-kata yang baik ini baik pada lidah ataupun pada tangan kita dalam media sosial. Sebab bergaduh-bergaduh sekarang ni dalam media sosial mendominasi hubungan manusia sebab bahasa hak tak betul. Jadi Allah Ta'ala tahu dah benda tu, dia pun suruh kita berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Seterusnya ayat 60 sampailah ayat yang ke-65. Ini Allah Ta'ala cerita mengenai peristiwa pertama permusuhan di antara iblis dan juga Adam alaihi salam. Seterusnya ayat 78 sampailah kepada ayat yang ke-84. Ini arahan-arahan Allah kepada Nabi. Dia berkaitan dengan solat. Allah Ta'ala suruh Nabi semayang mula daripada gelincir matahari sehingga gelap malam, dan juga solat subuh. Dan solat subuh pada ayat yang ke-87-88 ni istimewa, disebut disaksikan oleh malaikat. Sebab apa? Kita ni ada bersama kita sepanjang masa 4 malaikat. Malaikat kanan kiri hak tulis amal baik buruk kita.
dan malaikat depan belakang yang dipanggil muaqibat, berganti-ganti menjaga kita atas arahan Allah. Dan mereka berganti-ganti pada dua waktu, iaitu waktu subuh dan juga waktu asar. Sebab tu subuh ni dipanggil waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian ayat 82 ini paling popular. Al-Quran ni adalah syifa. Allah kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan sebahagian daripada Al-Quran itu yang mempunyai penawar, ubat, rahmat kepada orang beriman. Ayat ni kena faham. Dia tak boleh baca ayat ni sendiri. Kena baca bersama dengan ayat lain dalam surah Yunus. Dan syifa penawar di sini bukan sakit fizikal. Syifa di sini merujuk kepada penyakit-penyakit batin yang berada di dalam jiwa, dalam hati manusia tu. Itu tuan-tuan boleh baca secara perinci lah. Kemudian ayat 85, ini soalan yang dikatakan tadi di awal. Mereka bertanya mengenai ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya kamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhan dan kamu tidak diberikan pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit sahaja. Jadi kesimpulan dia, ruh ni kita tak ada maklumat yang banyak dan kita tak boleh nak memandai-mandai kecuali berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni orang duk sebar cerita ruh kononnya balik. Tak betul tu tuan-tuan. Ruh ni kalau dah mati berada dah di alam barzakh, terkurung di situ dan mereka tak boleh keluar sampailah kiamat. Ada nas yang jelas. Ada pun orang kita duk kata roh balik itu semua ajaran-ajaran bukan Islam. Kita jangan sebarkan. Dan yang terakhir sekali dalam surah Al-Isra ini, ayat yang cukup popular, biasa sangat kita dengar. Imam-imam lepas sembahyang dibaca wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Kalau boleh kita jangan baca saja, kita kena faham apa maksud dia. Ayat ini ulama tafsir panggil ayatul izz, ayat keagungan. Ayat ini cerita mengenai Allah Taala Tuhan yang Maha Agung yang tidak memerlukan sesiapa. Dan kalau baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi mengajar ayat ini kepada kanak-kanak Bani Hashim yang baru boleh bercakap. Sebab apa? Nabi nak biasakan mereka dengan kalimah tauhid. Seterusnya tuan-tuan, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni ringkas ceritanya ada kisah, ada cerita mengenai beberapa perkara. Yang pertama, kisah mengenai sekumpulan pemuda yang tidur dalam gua. Ayat mana? Ayat 9 sampailah kepada ayat yang ke-26. Ini antara yang dibaca oleh saya tadilah. Dan surah Al-Kahfi ataupun cerita ni banyak sekali isu-isu yang boleh dibincangkan. Antara yang paling penting, kalau nak disentuh, ayat 22-23. Ini Allah Ta'ala tegur Nabi sebab Nabi tak sebut insya-Allah, yang mana menyebabkan wahyu itu terputus. Jadi kesimpulan pada kita kena menghormati ataupun kita kena menjiwai kalimah insya-Allah dengan izin Allah. Itu adalah kalimah keramat yang digunakan oleh para nabi dalam Quran dalam banyak tempat. Nabi Yusuf guna, Nabi Musa guna, Pak Mentua Nabi Musa pun guna dalam surah Al-Qasas, Nabi Ismail pun guna dalam surah As-Safat, dan Rasulullah sendiri pun ditegur kerana tidak sebut insya-Allah. Jadi kita lepas ni kalau nak bercakap, gunakan insya-Allah sebetulnya, tetapi jangan gunakan insya-Allah sebagai alasan untuk tak buat benda yang kita janjikan. Kemudian ayat 32 sampailah kepada ayat 44, ini pun ada kisah dua orang lelaki. Kafir, kaya, sombong, manakala yang miskin pula seorang soleh wali Allah. Yang si kaya berbangga dengan harta dia, dia ingat dia dapat benda ni kerana dia. Manakala yang soleh tu tegur dia. Yang soleh tu tegur kata macam mana? Ayat yang ke-39. Ini pun dikatakan bagus untuk kita amal. Allah kata walaula idh dakhalta, kenapalah tidak wahai temanku, katanya hak miskin soleh kepada hak kaya, kenapalah tidak kamu katakan bila kamu masuk ke kebun kamu ataupun ke mana-mana aset kamu yang kamu kagum, masya-Allah la quwwata illa billah, ini semua apa yang dikehendaki oleh Allah dan tidak ada kekuatan untuk dapat benda ini melainkan dengan izin Allah. Dan ayat ni tuan-tuan, bila kita rasa kagum dengan kehebatan harta benda kita, ini antara ayat yang sepatutnya kita baca, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ayat 39. Masya Allah la quwwata illa billah. Seterusnya ayat yang ke-50. Ayat 50 ni Allah Ta'ala sebut kembali kisah pertama permusuhan di antara Adam dan juga Iblis. Bagaimana Adam tak bermusuh, Iblis tak bermusuh.
Cuma ayat 50 ni ada dua topik yang disebut oleh Allah. Iblis ni yang tak mahu sujud, Allah kata kana minal jinni, dia tu tergolong daripada bangsa jin. Jadi kena faham ini dalil yang menunjukkan jin, iblis tu bukan malaikat tetapi jin. Seterusnya ayat ini juga Allah Ta'ala sebut iblis ni ada zuriat keturunan. Allah kata afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Patut ke tidak kamu ambil dia dan juga zuriat keturunan ni sebagai pelindung selain pada aku. Cuma kita tak perlulah perincikan zuriat keturunan iblis ni ada berapa ekor, siapa nama dia, apa portfolio dia pegang. Kenapa kebanyakan riwayat yang menceritakan mengenai anak-anak iblis dengan portfolio yang mereka pegang adalah riwayat yang tidak sahih. Dan setakat saya duk rujuk, ia adalah riwayat-riwayat Israiliyat yang kita tak boleh pegang dan juga tak boleh percaya. Kemudian yang terakhir sekali dalam juzuk 16 ini mula pada ayat 60 sampailah akhir juzuk akhir juzuk 15 ayat 74. Ini kisah pengembaraan Musa dan juga murid dia mencari seorang lelaki. Quran tak sebut nama lelaki tu. Quran tak sebut. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-65 sekadar gelaran dia. Abdan min ibadina, seorang hamba daripada kalangan hamba-hamba kami. Lalu bagaimana kita boleh tahu nama lelaki ini adalah Khidir? Itu berdasarkan hadis. Hadis dalam Sahih Bukhari ada cerita dia. Lalu kita peganglah nama dia sebagai Khidir ataupun Khadir kerana Nabi sendiri sebut. Dan kisah pengembaraan Musa dan Khadir ini, dia matlamat utamanya adalah untuk menceritakan kepada kita adab menuntut ilmu. Sekadar itu. Bagaimana adab murid dengan guru. Lalu janganlah kita bawa pergi ke lain cerita Musa dan Khidir, sehingga ada orang duk pegang Khidir masih lagi hidup sampai sekarang. Walaupun benda ni adalah khilaf. Sebahagian ulama kata Khidir masih lagi hidup, tetapi ada juga ulama yang membawakan hujah dalil Khidir sudah lama mati dan Khidir cerita dia sekali ni sahaja disebut dalam Al-Quran. Jadi kita jangan terpesong daripada matlamat asal bila kita baca ayat-ayat surah Al-Khidir ini cerita mengenai fitnah ujian ilmu pengetahuan. Kita kena faham ke situ. Ilmu ni penting dan perlu ada adab. Janganlah pula kita dah baca cerita Khidir, kita pun bawa benda-benda pelik Israiliyat yang kononnya Khidir ni kononnya sezaman dengan Dzulqarnain. Mereka berdua keluar mengembara mencari sejenis air ajaib yang kononnya nama dia air Ainul Hayah, air kehidupan. Dalam bahasa Melayu Jawa dipanggil Atma Jiwa, ataupun dalam bahasa Hollywood dipanggil Fountain of Youth. Dan ini semua tak betul tuan-tuan, termasuk dalam cerita-cerita Israiliyat. Biarlah kita faham Al-Quran sekadar apa yang Allah Ta'ala nak beri kita faham, jangan kita faham ke lain. Itulah tuan-tuan lebih kurang sinopsis juzuk yang ke-15. Banyak sungguh khazanah ilmu yang boleh kita gali daripada juzuk yang ke-15 ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.